Sya'ban 13 waktu awal kan sekarang ni 111. Jadi kita lanjut sampai 8.30 boleh tuan-tuan ya. Itu biasalah. Dan kalau sekiranya di penghujung sesi kita macam biasa juga, kalau ada sebab pertanyaan, persoalan, ada sebab perkongsian, tuan-tuan dan puan bolehlah berbuat demikian. Jangan sogan. Kita belajar tuan-tuan dan puan, kadang-kadang ada benda kita tak tahu kan. Jadi jangan malu tu kita bertanya. Tanyalah. Ya. Walaupun mungkin kadang-kadang kita rasa soalan tu soalan yang tak masuk akal ataupun soalan bodoh, tak ada istilah tuan-tuan dan puan soalan bodoh. Bagi saya lah, semua soalan ya, dia nakkan dia punya jawapan. Asalkan betul yang kita bertanya, insya-Allah mudah-mudahan kita akan bertemu lah dengan dia punya jawapan. Baik. Tadi potong sini hujan tak? Obek kan? Ribut kan? Sama lah tu di Ulu Melang pun hujan ribut juga lah. Alhamdulillah, tapi berhenti sebelum maghrib kan? Aku kan? Kalau tak berhenti tadi tu rasa kan? Tak sampai ke surau ni kan? Alhamdulillah. Ya. Mak-mak ada TikTok tak? Aduh, kalau ada jangan lupa follow saya buat live ya. Ni pun sekarang saya buat live ni. Ustaz Hafiz Ramli. Ni ada yang follow, ada yang bagi like, terima kasih. Sayang saya tu. Kita buat ubah sebelum ni di apa muka-muka Nabi kan. Ni kita tukar tuan-tuan dan Cikgu Gas pun buat juga di apa ni, dia upload di YouTube ya. Juga ada upload. Tapi kalau nak tengok rakaman tu dekat apa lah, kat Cikgu Gas ada dalam YouTube Cikgu Gas. Saya ni tak ada rakaman ya. Kita hanya sekadar live ya. Tu kalau akan datang bila sesi, kalau tuan-tuan nak join boleh join lah. Tu juga ada sebab video dalam tu. Okay? Iklan dulu tuan-tuan. Kalau belum follow tu kena follow dulu lah ya. Jangan lupa like dan share. Baik. Ya, muka surat 81 tuan-tuan ya. Perenggan yang kedua tu, perenggan yang ketiga tu. Ada pun yang ada tanda, yang ada star tu, ada pun jika dosanya itu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Adapun jika dosanya itu kerana meninggalkan yang fardu, umpamanya fardu sembahyang, maka wajib atasnya mengqadha segala fardu yang luput itu. Baik, ila akhirih tuan-tuan ya. Jadi ini masih lagi dalam fasal yang pertama, sifat mahmudah yang pertama, taubat. Dan kita tuan-tuan dan puan yang hadir pada malam ini mungkin ada pengalaman pernah tersesat, betul? Bila kita tersesat, kita rasa apa? Kita rasa takut, macam-macam lah yang main dalam fikiran kita, risau, bimbang, tak tenang. Itu perkataannya yang menggambarkan semua perasaan-perasaan tu. Nah, the moment kita tahu kita sesat tuan-tuan dan puan, seandainya kalau kita tidak sedar, adakah kita akan adanya usaha ataupun kesungguhan untuk nak balik-balik ke pangkal jalan? Nak pula kita tersesat dah ni, nampak macam menarik, oh seronok, sosek dah ni, jalan lagi. Nak pula kalau kita pergi ke tempat yang tak pernah kita pergi dan kita tak pernah kenal pun orang yang berada di situ tuan-tuan dan puan. Kalau dalam bandar tak apa lagi lah kan, orang ramai ni. Kalau dalam hutan tuan-tuan, kita sesat, apa akan berlaku? Dia lebih membahayakan kita. Waktu siang kita nampak indah lah pemandangan tu kan, tapi bila dah mula gelap malam, dia dah, kita diserubungi oleh ketakutan yang sangat dahsyat dan hati kita tak tenang. Jadi bila mana kita nak, kita dah tersesat, perkara pertama sekali yang penting apa dia tuan-tuan dan puan? Sedar, aware, dipanggil kesedaran. Bila kita sedar, kita dah sosek dah ni kan, sesat. Next, yang kedua yang kita perlukan iaitu terima. Kita kena mengaku kita sesat tuan-tuan dan puan. Jangan kita deny kan. Kalau kita tidak akan, mana ada tak sosek pun, betul lagi, maka kita akan teruskan dengan kesesatan tersebut. Nak tahu sosek ataupun tidak ya, dia tanya pada kita punya hati dan perasaan. Kita boleh rasa lah
Something. Walaupun kadang-kadang kita dah buat ibadah pun ada rasa tak tenang dalam jiwa kita, ada rasa sesuatu yang tak kono. Ni dah buat dah ni, sembahyang buat, tak adalah orang kata selesai balik langsung tinggal solat. Tak, kita dah pun lakukan segala perintah ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi masih lagi rasa kekosongan dalam jiwa kita. Ya. Jadi di saat kita rasa kosong tu, sebenarnya apa message yang disampaikan tuan-tuan dan puan, itu adalah wake up calling, panggilan daripada pencipta kita. Kenapa? Mungkin kita mencari ketenangan tu dengan perkara yang tidak kekal. Hidup kita sehari 24 jam ni, kita hanya luangkan masa berapa mana tuan-tuan dan puan. Sedangkan yang mencipta, Tuhan yang menciptakan kita tak pernah lupakan kita walau sesaat. Sentiasa kita menerima nikmat. Betul? Oksigen. Pernah tak kita terputus bekalan? Tadi kilat kan? Ada kilat tak? Ada yang blackout pakai rumah? Tak ada ya? Air? Terputus bekalan air tak? Pernah kan? Jadi macam mana bila kita terputus bekalan air, tuan-tuan? Kelang kabut tak? Kelang kabut. Bayangkan kalau kita terputus oksigen. Air itu pun dah cukup mengacau jiwa kita kan? Susah kan kita. Ini seandainya terputus bekalan oksigen, apa yang akan berlaku pada kita, tuan-tuan? Boleh hidup tak? Itu salah satu nikmat yang dibekalkan kepada kita. Percuma tuan-tuan dan puan. Kalau nak pergi naik mendaki gunung kan, ada tabung. Kalau tempat-tempat yang kalau Gunung Kinabalu tak ada lah kan. Kalau tempat luar negara, tuan-tuan dan puan, ada yang dibekalkan tabung oksigen tu, kena beli. Saya lupa lah harga berapa. Ada seorang jemaah pernah kongsikan, kat mana pergi tu, Korea kau. Dia pergi sana, dia nak pergi satu tempat tu dia agak tinggi lah, gunungan, kawasan pegunungan, dia kena beli oksigen. Kalau tidak, tuan-tuan berkeran oksigen akan kurang bila dia kena naik. Satu tabung tu saya dah RM30 ke? Tak ingat lah, 30 ke berapa dia sebut. Ya, kena bayar. Kalau tidak nyawa kita melayang, itu risiko kan. Mula-mula kita tak melayang turih lah. Bila kita tak ada oksigen kurang, maka dia akan berlaku dia efek pada otak dulu kan. Kita dah tak boleh nak fikir secara rasional, kita akan jadi fikiran kita ni akan melakukan khayalan apa macam mana lah dia ni, dan akhirnya nanti dia akan collapse. Dan akhirnya dia akan mati dalam bila bekalan oksigen tak cukup. Itu kan berlaku. Tapi pernah tak kita hidup ni, bersama kita hidup ni terputus bekalan oksigen? Pernah? Tak pernah kan? Sentiasa terima. Jadi pencipta kita tak lupakan kita walau sesaat. Walaupun kita sedang tidur leno di bilik mimpi, tetapi sejauh mana kita ingat balik kepada pencipta kita, tuan-tuan, pada masa ini 24 jam dia bagi kat kita. Walaupun masa kita peruntukkan untuk ingat dia balik, berterima kasih, menghargai, sekurang-kurangnya kita ucapkan Alhamdulillah. Tak perlu ucap pun, tuan-tuan, kita ingat, ya Allah, seandainya terputuslah bekalan ni, aku tak boleh hidup, ya Allah. Tanpa kau bekalkan segala nikmat ni, ya Allah, aku tak boleh teruskan kehidupan aku. Kesedaran semacam tu berapa lama, tuan-tuan dan puan? Ya, dia bagi kita unlimited, tetapi kita ingat dia limit. Adakah adil kita, tuan-tuan dan puan? Kita sentiasa tidak berlaku adil pun sebenarnya. Lepas itu diajarkan kepada kita doa, Rabbana zalamna anfusana, ya wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Zalim yang paling besar, tuan-tuan dan puan, di saat kita berpaling daripada dia. Dan bila kita berpaling, itulah dipanggil tersesat. Kesesatan yang paling dahsyat sekali. Dan pemalingan ini kadang-kadang berlaku walau dalam solat pun, tuan-tuan dan puan. Kita sembah, kita sujud kan, terhadap tuan-tuan dan puan keadaan kiblat, tapi di saat kita solat, bagaimana dengan ingatan kita, tumpuan kita, adakah sepenuhnya pada dia?
Ataupun kita hanya menumpukan pada bacaan sahaja, baca subhanallahil azim bihamdi, puji alhamdulillahirabbil alamin. Tapi bagaimana kita punya fikiran, ingatan kita dan juga perasaan kita, rasa hati kita? Adakah kita dapat rasa hadir kebersamaan kita dengan Tuhan yang menciptakan kita? Ini dipanggil pulang kembali. Kalau seandainya dia tak wujud rasa tu, tuan-tuan dan puan, akui dia betul masih banyak lagi kekurangan dalam diri kita. Nah, bila kita sadar, kita terima, maka mudah untuk mewujudkan keinginan untuk pulang kembali. Dah sesat, adakah nak teruskan dengan kesesatan? Pilih. Maka kalau tak nak teruskan, tuan-tuan, apa pilihan kita? Yang terbaik adalah pulang kembali. Maka itulah dinamakan taubat. Rasa nak pulang kembali, rasa nak kembali daripada kesesatan, tergelincir kepada dalam rasa kita nak comeback. Dan ini bukan titik yang terakhir sebenarnya, tuan-tuan dan puan. Taubat bukanlah titik yang terakhir dalam kehidupan kita, tetapi dia adalah pintu permulaan untuk kita kembali pulang kepada Tuhan yang menciptakan kita. Sebab tu perlukan sifat ni. Inilah dia sifat taubah. Solat sunat itu sunat, tuan-tuan dan puan. Itu adalah manifestasi sahaja, kan? Kita nak menzahirkan rasa ingin pulang kembali itu dengan melakukan solat 2 rakaat. Salli sunat taubati rakaat sayyidi lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tapi dia bertempoh, bermasa. Sedangkan rasa ingin pulang itu sebenarnya dia tidak bertempoh pun. Waktu kita berkonjo, bukan dalam belajar sahaja, bukan dalam solat sahaja, tuan-tuan dan puan, bukan dalam kita baca Quran sahaja, bukan dalam ibadah yang khusus sahaja. Bahkan sewaktu kita berkonjo, kita masak, mak, kita berkonjo seharian ni, sama ada konjo dengan kerajaan ke, konjo sendirian ke, bisnes ke, menjual ke, ada rasa, terlintang rasa, ya Allah, ingat Allah, itulah dia panggil taubah. Pulang kembali, sentiasa kita kembali kepada dia. Nah, inilah dia permulaan, pintu permulaan untuk kita pulang kembali kepada pencipta kita. Sebab itu bila kita berjauhan, tuan-tuan dan puan, kita lupa, kan? Itu adab di antara adab di dunia ni. Sakit kita, tak tenang jiwa kita, rasa kosong, itulah dia. Akibat berjauhan dengan pencipta kita. Jadi pulang kembali, insya-Allah kita akan lebih tenang. Itu makna taubat. Dan taubat ada 3 syarat dalam kita bincangkan sebelum ini. Ingat lagi, pertama adalah menyesal kerana Allah. Di saat kita melakukan kesalahan, tak kisahlah apa juga kesalahan, besar ke kecil, sama ada dosa besar atau dosa kecil. Dosa besar itu dia berkaitan dengan kefarduan lah. Kita tinggalkan salat, kita menderhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan perbuatan maksiat, itu dosa besar, kan? Kemudian ada dosa kecil. Dan kalau sekiranya kita rasa kita dah tak ada dosa besar, dosa kecil, tuan-tuan dan puan, rasa tak berdosa tu pun satu dosa juga. Kan? Rasa kita tak ada kesalahan tu kan satu dosa yang sangat besar, tuan-tuan dan puan. Mana ada orang yang tidak berdosa, termasuk yang bercakap ni, tak ada pun. Dia kata kullu Adam khutta. Setiap anak Adam itu adalah pendosa, pasti melakukan kesalahan, mesti. Itulah dia ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seandainya dalam satu riwayat mengatakan, kalaulah sekiranya tak ada lagi lah manusia yang berdosa dalam muka ini, tak ada lagi dah manusia yang berdosa di atas permukaan bumi ini, nescaya Allah Taala akan gantikan dengan satu umat yang mana umat itu melakukan dosa. Kenapa Allah Ta'ala tentukan macam tu? Itu hikmah, supaya apa? Manusia dia pulang kembali. Itulah kehidupan dunia, nama dia ujian. Kita bukan dalam syurga. Dalam syurga saja yang tak ada dosa, kan? Dunia ni tak diuji, tuan-tuan, ya. Maka bila kita berdosa, rasa kalau rasa tak ada dosa, itulah kesalahan yang agak berat juga, yang kita kena bertaubat daripada rasa tersebut. Seandainya tak ada rasa tu, jadi nak dapat apa lagi dah? Dosa besar tak ada, dosa kecil pun tak ada, rasa tak berdosa pun tak ada, ya.
Nak bertaubat daripada apa tuan-tuan dan puan? Bertaubat daripada kita melakukan perbuatan yang makruh pula. Nah, lepas itu bertaubat lagi daripada perkara kita meninggalkan perbuatan yang disunatkan. Bertaubat lagi daripada segala perkara-perkara yang melarakan, yang dia tidak bersaban tapi dia panggil khilaful aula. Dan yang paling kemuncak sekali tuan-tuan dan puan, kita bertaubat daripada saat hati kita berpaling ingat Allah. Ini taubat yang paling tinggi sekali. Taubat para siddiqin, para anbiya wal mursalin. Dan mereka akan batal puasa ya. Kalau martabat siddiqin, ya bila di saat bulan Ramadan, bulan puasa tuan-tuan dan puan sekalian, dia bukan puasa makan minum lagi dah, tapi puasa hati daripada ingat perihal keduniaan walau sesaat. Sesaat terpaling hati daripada ingat Allah, batal puasa. Atau peringkat siddiqin lah, peringkat puasa yang tertinggi tuan-tuan ya. Kita tak sampai lah mampu kan. Kalau sampai parah tuan-tuan ya, kalau pakai yang tu batal lah baju puasa kita kan. Baik, itu syarat yang pertama, menyesal. Maka menyesal perlukan kesedaran. Saya katakan tadi, sedar dan dia mengaku, terima apa yang dilakukan itu sebagai satu kesalahan. Jangan dia deny, jangan dia kata tidak kan, jangan dia mendustakan. Terima lah, betul lah. Sebab ada orang kadang-kadang dia nakkan terlalu nak perfect yang mengaku kan. Siapa dia tak mengaku, tak boleh sikit pun. Tak boleh, dia tak pernah rasa apa ni, tak boleh buat salah, dan dia tak nak pun rasa bersalah tu. Sedangkan kita manusia tuan-tuan dan puan, yang pun ada rasa tu. Yang kedua, yang sesal kerana Allah, itu pertama. Yang kedua apa? Tinggal maksiat pun juga kerana Allah. Tinggal perbuatan tersebut, kesalahan tersebut ya. Kalau kita buat salah adalah maksiat lah, ataupun apa saja bentuk penerkaan. Dan yang ketiga, azam, tekad untuk kita tidak ulang balik. Jadi kalau sesal, aku menyesal kerana ya Allah, bukan kerana manusia, bukan kerana ibuku, bukan kerana ayahku, bukan kerana dia, guruku, bukan kerana kawanku, sahabatku, orang lain, tak, kerana-Mu ya Allah. Dan kita tinggalkan juga kerana-Mu ya Allah. Kita cuba tinggalkan tuan-tuan dan puan, usaha tinggalkan. Ada effort untuk kita berubah, panggil. Walaupun mungkin selepas benda tu kita ulang balik, tapi kuatkan yang ketiga ni, itu tekad kita untuk melakukan perubahan tu kerana Allah. Kita nak pulang kembali, rasa tu sentiasa ada, jangan matikan. Maka selama mana ada ketiga-tiga ni, selama itulah kita bersama-sama dengan sifat taubah. Walaupun kita lakukan balik kesalahan yang sama tuan-tuan dan puan ya. Maaf. Misalnya kita buat salah, cepat-cepat sesal, cepat-cepat tinggal, cepat-cepat tekad dan azam, sehinggalah pada akhirnya nanti Allah Subhanahu wa taala kurniakan kejujuran yang sebenarnya dalam diri kita. Dan kejujuran inilah yang akan mendorong kita untuk dapat dipanggil taubat nasuha. Nah, sebelum itu mungkin kita lagi berdelak dalih. Kadang kita malas, kadang kita nak lari, kadang kita biarkan, sehingga sampai saat kita betul-betul jujur dengan Allah. Ini salah ya Allah, aku bersalah ya Allah, aku mengaku ya Allah, aku menyesal ya Allah, aku nak pulang balik padamu ya Allah. Jujur. Dan rasa kejujuran inilah tuan-tuan dan puan, dia akan ubah daripada rasa bersalah kepada rasa tenang yang sangat dalam. Itu yang sebenarnya maksud sifat taubah ni. Tidak didik kita supaya jujur, bersalah mengaku, tak mengapa. Allah Ta'ala tak beri peluang pada kita. Boleh? Itu tiga ni kalau lah dia tak berkaitan dengan kewajipan. Kalau sekiranya dia berkaitan dengan dosa kesalahan tu, meninggalkan yang fardu, kewajipan dia yang wajib, maka seperti mana contoh solat, puasa, zakat, haji dan umrah, maka wajib atas dia mengqadha segala fardu yang luput itu. Jadi wajib ya. Kalau tinggal solat, qadha solat. Berapa banyak solat yang kita tinggalkan, qadha lah.
Berapa tahun? Kalau tak ingat dah Ustaz. Berapa lama dah kita tinggalkan solat tu? Rasa daripada umur berapa? Cuba ingat balik. Daripada akhir balik sampai sekarang umur berapa? Umur sekarang ni dah 40. Kira lah balik umur berapa? Kalau balik umur 15, tolak dengan 40. 40 tolak 15 lah berapa? 25 tahun. Kau dah lah, kira lah 25 tahun kali dengan 365 hari kali dengan 5. Berapa ribu waktu? Jenuh kan? Nasib baik anak-anak ni kepala Alhamdulillah nasib baik sampai mudah-mudahan ni lagi dah pergi belajar lah, belajar benda kan. Kalau lah bayangkanlah umur 40 pun nak belajar, lepas tu sebelum itu masih nak larang 25 tahun tuan-tuan bukan sikit-sikit yang manggu kan. Kau dah lah hui macam banyak. Tak apa, bukan suruh baik sekaligus, bukan toi kau nak habiskan toi. Tak, buat tuan-tuan apa tak ada. Bukanlah kata sampai tak makan, tak tidur, tidak kan. Kita nak cover kan, ikut kemampuan kita. Kita mampu lepas solat berapa waktu? Satu waktu lepas solat sekali dia buatlah. Kalau waktu dua waktu buatlah. Biasakan tuan-tuan dan puan dengan qada solat. Habis tu kalau tak sempat meninggal macam mana? Itu terserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu bila mana kita bertaubat, kita minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan kesalahan kita. Dan semoga kewajiban kita juga itu antara kita dengan Allah. Ini mudah tuan-tuan dan puan kalau Allah Subhanahu Wa Taala macam mahkamah dunia juga lah kan. Cekot tuan-tuan dan puan walaupun dah disabitkan kesalahan, digantung, ditetapkan tu mandatory, gantung sampai mati kan. Kalau lah sekiranya mendapat keampunan daripada yang di Pertuan Agong, lepas dah dunia lah bagi syarat pada kita tuan-tuan dan puan sekalian. Kalau sebesar mana kesalahan kita dah tetap dah hukuman gantung sampai mati dah pun mandatory, tapi di sana menerima keampunan daripada yang di Pertuan Agong sang pemimpin raja, habis. Ini baru raja dunia. Allah Subhanahu Wa Taala Maliki Yaumiddin, raja hari pembalasan. Dia yang menentukan hukum. Tapi janganlah kita letakkan, jangan bosakan dulu harapan tu. Kata oh tak apa ni, tak payahlah kita qada, nanti Allah Taala ampun lah tu. Dia letakkan tu salah lah. Dia kena balance. Jangan terlampau harap sangat dan jangan pun terlampau takut sangat. Dalam masa kita menggantikan kefarduan tu, balance tuan-tuan dan puan. Takut kita banyak tak qada lagi ni, kot nanti menerima akibat yang buruk, balasan diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa yang sama tuan-tuan berharaplah bila kita dah buat, kita berharap moga-moga dapat keampunan pada Allah Taala dan jangan tinggal qada tu. Buatlah sehingga satu masa Allah Taala berikan ketenangan pada jiwa kita tuan-tuan dan puan. Kita tak kisah lagi dah mau banyak pun kita nak buat qada, kita boleh buat lah. Di saat adanya kejujuran dalam kita. Baik. Itu yang keempat itu syarat yang keempat. Kalau berkaitan dengan kefarduan dia kena qada balik. Dan jika maksiat itu berkaitan dengan manusia, ini kesalahan lah, perbuatan salah yang kita buat tu ada kaitan dengan manusia. Contoh seperti mencuri harta orang, maka disyaratkan ia memulangkan harta itu atau digantikannya kepada empunyanya, atau ia meminta halal daripadanya dengan satu persatu mengikut mazhab kita Syafi'i. Ini kalau berkait dengan manusia. Ingat tuan-tuan dan puan, kita nak bertaubat, kita menyesal lagi. Dulu kita buat jahat banyak kan. Contohlah, jahat ni tak mesti-mestinya bunuh orang tuan-tuan dan puan ya. Tak semestinya mencuri kan. Kau ada terambil kadang tu bodoh kadang tak perasan tuan-tuan dan puan. Kita pergi kenduri kenaro kan, tengok ada larut lebih tu, pandai-pandai keluarkan daripada poket plastik, pergi bungkus kan, tapau betul, suruhkan balik, bawa balik. Tuan rumah tak cakap pun kan, tak ada bagi tahu langsung dekat tuan rumah. Itu pun salah juga tuan-tuan dan puan ya. Tuan rumah tu jemput kita
Dia jamu dekat tempat tu saja, makan situ lah, tak ada pun disuruh kita tak apa, kecuali kalau memang dia sediakan, bawa lah balik, ada lebihan kan, bawa balik, tak apa. Ni tak ada pun, mana-mana dia kan. Ni banyak lagi ni, untung ni kalau laut dah sedap ni, payah jumpa ni, tuai buku betul tak cabut dan tu tuan-tuan umpan. Kau terbuat lah, tak ada kan. Aku mana tahu aku kan. Aku dulu kita terbuat tak tahu pun benda tu salah kan. Bila dia dah tahu lah ni, bila dah tahu nak kena buat apa, tuan-tuan umpan pergilah cari balik siapa. Kalau ingat lah, tuan rumah tu ada lagi tak, tuan kenduri tu. Kau ingat pergi cari, minta halal. Kau nak cari je. Habis tu kalau tuan tu dah mati macam mana? Kalau tuan tu dah tak ada lah, lepas tu kita cari juga, tak jumpa tuan-tuan umpan. Tak ada lah. Nak buat macam mana tu? Kalau sekiranya kata dia, jika ada keluasan padanya, ada peluang lah. Jika ia tiada kuasa memulangkannya dan tiada dihalalkan oleh empunyanya, tak jumpa cari, ataupun kita minta halal lah, dia tak nak halalkan. Baik marina, tak ada. Dengan harap dan nak halalkan. Sudah. Kita nak jujur kan. Kita nak bertaubat ni, kita nak berubah ni, tiba-tiba itu satu halangan dalam Ramadan kan. Dia tak terima pengampunan pada kita. Pesan dari sini, maka ia hendaklah bersungguh-sungguh pada mengikhlaskan taubatnya. Yang penting kita tak boleh nak paksa dia. Tolong halalkanlah, tolong jangan paksa tuan-tuan. Yang penting hati kita betul-betul tulus ikhlas, nak mohon ampun dan maaf, kita nak bertaubat pada Allah Ta'ala, tak nak sangkut lagi dengan manusia. Dan kita dah submit pun permohonan tu, dia tak approve, maka salahlah pada Allah Ta'ala. Janganlah risau dan berharap pada Allah Ta'ala, moga-moga Allah Ta'ala lembutkan hati dia, akhirnya nanti dia redha dengan kita. Tu je, tauhidkan doa. Jangan mudah berputus asa tuan-tuan dan puan. Never give up, don't give up, keep it up kan. Abang kata ayah anda Rani Kulung kan, keep it up, don't give up. Teruskan berdoa ya. Kita tahu, jadi itu, dan memohonkan kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan ia menjadikan empunya harta itu redha di hari kiamat. Kalau mampu pergi carilah. Ini kalau lah kita ambil barang orang, tuan-tuan dan puan, ni hanya ada kaitan dengan manusia ya, yang ada kaitan dengan hak manusia. Siapa manusia tu? Manusia tu bukan orang luar sahaja ya. Bahkan dengan adik orang kita pun sama juga. Kalau kita ada buat salah dengan adik orang kita, kono dia manusia juga, walaupun dia family kita, sanak-saudara kita, apa salah umpik lah, tak ada salah pun. Dosa tetap dosa, dia tak kira. Walaupun ahli keluarga, walaupun adik beradik, walaupun anak beranak kan, tak kira. Kita lakukan saja perbuatan yang salah terhadap manusia, sama ada manusia yang dekat dengan kita, yang mempunyai hubungan kerabat dengan kita, ataupun yang tak mempunyai hubungan kerabat, tetap menjadi salah dan perlu kita kena mohon keampunan dan kemaafan dan halal. Kalau dalam mazhab Syafi'i kena detail ya, kena detail. Tu kata tadi kan, kena bagi tahu kita umpat tentang apa. Alah kita mengumpet dia kan, kena bagi tahu, minta maaf saya semalam ada terumpet lah, terumpat. Ya betul kan, macam tak sengaja, yalah tak sengaja kan. Tak kisahlah tuan-tuan, sengaja tak sengaja, bila kita dah buat kesalahan tu, jujur pada kita nak bertaubat, pergi minta maaf. Apa pun kita dah cakap tentang dia. Kalau dalam mazhab Syafi'i kena sebutkan. Kita dah mengumpat tu apa? Tu tuan-tuan kita dah bincang sebelum ni kan. Dosa mengumpat tu kita bercakap tentang benda yang betul di belakang dia. Kalau dia dengar dia tak suka, mengumpat lah, tu simple. Kita bercakap tentang dia. Dan bayangkan kalau dia duduk depan kita, dia dengar sekali, dia suka tak? Tak suka, mengumpat lah nama. Kalau betul, kalau tak betul, itu fitnah. Kadang-kadang kita rasa betul lah benda kita cakap ni. Tujuan kita apa? Sekadar nak bercakap tentang perkara tu sahaja. Mengumpat tolonglah pergi minta maaf. Sanggup tak ni tuan-tuan dan perempuan? Tak sanggup.
Tak sanggup, siap kita dituntut besok Dalam dunia ni kita bagi, kita transfer pahala dekat dia, akhirat besok potong lagi sebab tak settle tuan-tuan dan perempuan. Itu adab di dunia. Pahala diserahkan. Kalau dia balik, tak apalah Ustaz, dia balik kita serahkan pahala kat dia. Takkanlah kita nak serah semua sekali, kan? Kosong lagi kita. Tak apa, nanti kesian kat kita. Mana kita tahu dia kesian kat kita. Hubungan kekeluargaan dalam dunia ni belum menjamin lagi tuan-tuan dan perempuan besok sampai di akhirat di padang mahsyar. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata apa? Al-akhillau yawma'idin ba'duhum li ba'din adu. Kekasih-kekasih yang ketika hidup dalam dunia ni dia berkasih. Sebab apa? Sebab mungkin pertalian darah ataupun tak ada pertalian darah, dia kasih, sayang dekat seseorang. Itu di dunia ni tuan-tuan dan perempuan. Di akhirat besok ba'duhum li ba'din adu, kata Allah Ta'ala, akan menjadi musuh setelah di pertengahan. Tak semua kekasih yang kita cintai dalam dunia ni akan kasih kita di akhirat besok. Kadang-kadang itulah yang akan memusuhi kita, itulah yang akan mendakwa kita, itulah yang akan tuntut kita macam-macam. Parah tak? Parah. Jadi selesaikan cepet-cepet dalam dunia ni tuan-tuan dan puan. Bagi tak sanggup nak bagi tahu kita umpet apa betul. Betul atau tak jalan. Jalan yang kedua dia kata mazhab Hanafi, mazhab Maliki tadi. Imam Malik boleh. Yang kita buat macam hari-hari tu lah. Minta maaf ya, pasal lah kalau ada salah silap, ada terumpet tapi kalau ditanya tuan-tuan dan puan, sanggup tak nak beritahu? Itu pilihan kita lah. Ini dalam Mazhab Malik memadai secara umum saja, dia maafkanlah, tak apalah. Dia redha walaupun dia tak tahu, tapi kalau dia tahu rasa dia tak apa, dia tak ampunkan kan. Yang penting tadilah kita kena ikhlaskan dan ubah tuan-tuan dan puan, hentikan. Jadi taubat ni sebenarnya nak mengajar kita supaya bukan saja pulang kembali dan bukan sekadar jujur dengan diri sendiri. Inilah dia tuan-tuan dan puan, yang mana dia adalah merupakan sifat ahlul jannah. Jujur dan tenang. Bila tenang, dia ubah daripada rasa bersalah. Kita kalau kita dah cakap tentang seseorang, kita jumpa hadap muka, kita rasa apa tuan-tuan dan puan? Kita cakap tak elok tentang dia ni, jumpa depan-depan, rasa apa? Rasa tenang, bahagia kita. Seronok kita bertepuk tangan kau, badan muka kau. Berapa lama kita rasa gembira? Lepas tu rasa apa? Cuba tanya pada diri kita tadi, masuk dalam hati kita secara jujur. Kalau lah tak ada rasa, bahaya. Itu petanda yang sangat buruk ya tuan-tuan dan puan sekalian. Cuma kita buat satu kesalahan, kita tak rasa benda salah, itu petanda hati kita dah mula nak mati dah tu. Yang ikan mungkin dah mati pun. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang ada hati yang hidup lagi, tapi dia masih golap lah, orang katakan tetap ada rasa bersalah. Orangnya aku empat semalam ribu, aduh, walaupun muka baik-baik tak ada apa-apa pun kan, tapi rasa ya Allah, nak pula kita tahu cerita sebenar tuan-tuan dan puan kan. Sebelum tu kita tak tahu cerita sebenar. Bila tu salah faham ni pun rasa bersalah kita sangat-sangat. Jadi jujur, dia hilangkan rasa bersalah kepada rasa tenang. Dia perlukan satu pengakuan bukan hanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dengan manusia yang pernah kita berbuat salah. Itulah dia tahu. Okey, itu syarat yang keberapa tu? Syarat yang kelima, tambahan ya. Syarat utama 3, syarat tambahan yang 2. Yang keempat tadi kalau berkait dengan fardu dengan qada. Kalau yang kelima, kalau dia ada terikat dengan manusia, pergi jumpa, minta maaf, settle. Tapi ikhlaskan hati, itu saja. Bila kita dah ada timbul rasa kesedaran nak pulang kembali kepada Tuhan, kita mengaku segala silap dan salah kita pada dia. Dengan manusia pun sama. Kalau kita mudah nak mengaku pada Tuhan, percayalah tuan-tuan dan puan, kita mudah nak mengaku pada manusia. Minta maaf saja dah. Kata kan? Dan antara syarat taubat itu lagi, ini tambahannya, yang ke-6, ketika ketiadaan sampai roh kepada halqum.
Pinggang yang ke-6 bermakna sebelum kita menghembuskan nafas yang terakhir. Tahu tak bila? Berapa ramai sini yang tahu bila waktu tu akan tiba? Ada tak? Yang tahu? Saya tahu Ustaz. Masuk saya dah sampai dah okey dah ni rasa ni. Ada? Ada cikgu? Tak ada kan? Tak ada siapa pun. Walaupun kadang-kadang kita pernah dengar kan, ada di kalangan kawan-kawan kita, mungkin kita juga pernah ada pengalaman jatuh ditimpakan satu penyakit ni doktor kata, dia tak lama ni puan, tak lama ni. Ataupun pemilih kita kan, tak lama hidup ni. Doktor kata dalam masa 6 bulan lagi boleh bertahan dalam masa itu. Betul tak? Betul menurut kajian dia. Menurut kajian dia dan tuan-tuan. Tapi ada juga ramai juga di kalangan kamu yang bila berhadapan dengan situasi yang sama, bahkan 6 bulan masih hidup lagi pun ada. Sebab tu doktor pun dia berlapis juga kan, tu jangkaan. Kadang-kadang tak tepat pun. Tapi kita lah kadang-kadang salah interpret kan. Faham? Aduh 6 bulan lagi, habislah. Dan itu kadang-kadang juga menjadi punca semakin merosak kita punya tahap kesihatan tu. Semakin sakit lagi ada kan. Sebab tu kalau orang ditimpakan penyakit yang tahu bila dah doktor cakap macam tu, lebih baik dia tak tahu berapa lama dia hidup kan, daripada dia tahu. Kalau dia tahu tu dia bangkit balik, tidak surrender terus kan, itu baguslah. Tapi kebanyakan dia orang tu dia akan down lah, dia akan masa akhirnya pergi. Jadi tak ada siapa pun tahu bila waktu yang pergi. Dan bila di saat kita berhadapan dengan sakaratul maut, proses cabut nyawa ni, kalau ni berat jasad kita tuan-tuan, ya, kalau ini yang normal lah, dia ada peringkat di saat kita dah sampai ajal itu nanti, kalau ikut dia punya kronologi, pada waktu tu dah habis lah. Bermula dengan habisnya rezeki kita, mereka pergi timur, barat, utara, selatan, nak cari kot-kot ada bahagian kita lagi. Tak ada lah. Ketetapan Allah Ta'ala tak ada dah. Baru saat tu bermulanya proses untuk kita menghembuskan nafas yang terakhir. Dah tak ada lah. Tuanglah air macam mana sekalipun, muntah balik. Kalau makan kan, tak terima orang kata body kita. So saat dia nak berakhir lah tu. Jadi dia berperingkat daripada kaki kepada lutut. Stage pertama. Ketua yang mencabut nyawa ni, iaitu malaikat apa? Siapa malaikat cabut nyawa? Israel kan. Bila Israel datang memanggil, jasad terkujur di pembaringan. Betul? Dia ingat kan? Ada lagu tu. Israel, malaikat Israel tu ketua kan? Dan di bawah malaikat Israel dia ada tim-tim, ada puak-puak kumpulan yang akan ditugaskan membantu malaikat Israel untuk cabut nyawa. Tak mudah tuan-tuan dan perempuan, sebuah anak cabut nyawa manusia ni ya. Malaikat dia sampai minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena takut tu nak cabut sebab suatu, kalau menurut dia punya riwayat dia, suatu penciptaan Nabi Adam alaihissalam ni, bumi kan daripada tanah kan. Dia nak ambil tanah ni, tu ditugaskan oleh malaikat. Malaikat yang sama juga. Bila malaikat Israel yang ditugaskan, maka malaikat Israel juga lah yang akan ditugaskan mencabut nyawa. Dan sebab tu dia takut orang-orang. Dia kata, aku tak takut kalau cabut nyawa orang tak beriman, ya Allah. Tapi seandainya kalau aku cabut nyawa orang yang tak yang beriman ni, punyalah takut lah nak cabut nyawa. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebab. Setiap kematian tu ada sebab. Pernah tak kita dengar lagi tentang Ramadan, bila orang cakap tentang kematian, dia tu meninggal sebab malaikat Israel cabut nyawa. Pernah lagi tak? Besok kita akan bercakap tentang sebab yang nampak kan. Sebab nampak apa? Sakit, sakit teruk. Tak ada lagi yang bercakap kan, itu sebab malaikat Israel ambil nyawa tu. Ada kan? Ya, tak ada. Jadi tak dipersalahkan lah secara total, secara kata apa, tak langsung dia tidak dipersalahkan tentang Ramadan itu. Jadi bila dia tarik nyawa tu, peringkat lutut sampai ke pinggang, pinggang sampai ke dan last kali di bahagian halkum ni.
Dan kenapa tak mudah nak cabut nyawa ni? Sebab berapa lama dah kita hidup, roh dengan jasad ni dah bersatu. Macam kita lah, di saat kita berpisah dengan orang yang paling kita sayang, kita dah lama hidup bersama-sama, dan moment kita berpisah, payah tak nak terima tu? Tak mudah kan? Payah. Ingatan lagi, kalau sini pergi sini terpandang sini memberi tu. Tu yang berpisah, pertalian yang terpisah, jasad dengan jasad, jasad roh terpisah tu pun bunyilah sukar. Kita nak sakit kan, dia punya sakit tu hanya orang yang mengalami sahaja yang faham perasaan tu bila berpisah dengan orang yang tersayang. Ini kan pula jasad kita dengan roh kita. Dan last sekali poin tuan-tuan di sini, sampai halqum. Halqum tarik tengok batu mata kita kan. Tengok kalau kebanyakan tuan-tuan dan puan berkesempatan tengok orang baru meninggal kan, mata ke atas kan, dia ikut roh. Masa kita senat tutupkan balik mata dia, jadi tarik sampai sini, tutup peluang taubat dah. Betul. Mana kata dah sampai. Dan sebab apa pula sampai sini tutup taubat? Sebab di sini nanti dia nampak, jadi diperlihatkan kepada dia kedudukan yang di sana. Kalau bertuah lah, kalau syukur na'udzubillah, kalau tak bertuah na'udzubillah min dzalik. Yang tak bertuah tu dia minta pada Allah Ta'ala untuk kembalikan balik hidup dia, bagi peluang. Dia nampak bagi peluang, merayu dia, la saddaqanna, dalam surah Munafikun ke Jumaah, surah laula akhartani ila ajalin qarib. Ini yang merayu nanti, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya kau tangguhkan sekejap ya Allah, sekejap ya, bagi masa kau jahat je. Untuk apa? Sedekah. Aku minas solihin, dan aku nak jadi orang yang baik-baik. Tapi itu ungkapan saja tuan-tuan dan puan, sebab takut, sebab dah nampak seandainya dikembalikan, diberi peluang agak-agak nak buat tak sedekah, tak. Kalau dalam ayat lain Allah Ta'ala menafikan itu dusta yang sebenar. Sebab bila mana dah hilang daripada pandangan ni, itu agak-agak nak percaya lagi tak? Orang ni dipercaya sebab dia nampak dengan mata kepala baru dia percaya. Bila tak nampak dia tak percaya. Dah nampak percaya, tapi dikembalikan balik nanti dia tak nampak dah, lama-lama tak nampak. Apa jadi? Lupa. Betul, orang beriman berbeza. Walau tak nampak dia percaya. Dia nampak dengan apa? Nampak dengan mata hati. Maka diperlihatkan tempat yang bahagia kekal abadi. Allah ja'alna minhum, mudah-mudahan kita termasuk yang golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jadi sampai peluang, sampai nyawa di halqum, maka peluang untuk bertaubat dah tertutup. Itu syarat yang ke-6. Dan syarat yang ke-7 tuan-tuan dan puan, ketiadaan naik matahari dari sebelah barat, seperti yang telah disebut pada 2 hadis yang lalu. Ini peluang lah, masuk tempoh untuk bertaubat. Tempoh tu jangan, pastikan sebelum daripada datangnya kiamat. Dua kiamat kan, kiamat kocik, kiamat besar. Kiamat kocik tu mati, kiamat besar tu petanda yang terbesar, iaitu matahari timbul di sebelah barat kan. Sekarang ni timbul sebelah mana? Timur sana kan, barat sini, betul? Tenggelam belah barat tu. Sekarang ni matahari timbul sebelah timur, tenggelam belah barat. Sampai di saat hari kiamat dia akan terbalik, dia akan timbul di sebelah barat. Itulah tutup pintu taubat, tak ada dah peluang. Jadi inilah 7 syarat taubat. Nah, bila kita dapat taubat, tuan-tuan dan puan, satu persoalan yang timbul, apakah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada tak soalan tu tertanya-tanya pada diri kita? Kita dah, ataupun pernah tertanya, kita dah bertaubat ni agak-agak ampun tak dosa ni, agak-agak terima tak taubat aku ni? Pernah tak tanya dalam ubat? Jawapannya kita bincangkan nanti pada minggu komplek ya. Sambung nanti atau penerimaan taubat. Tergantung soalan kan, tu ada bina jawapan dekat situ. Baik, ada soalan ke?